Yang ketujuh yang menghantarkan. Yang ketujuh yang menghantarkan. Yang menghantarkan. Iaitu apa maksud yang menghantarkan ni? Yang menghantarkan ilmu tauhid ni, yang menghantar. Apa maksud yang menghantarkan bahasa lama ni? Dia terangkan lagi. Iaitu yang pertama mereka yang mengaturkan titisan ilmu tauhid. Maksudnya mereka apa kita kata yang menyusun. Menyusun. Yang menyusun ilmu itu menjadi sistematik. Menjadi mudah dipelajari. Siapa? Bukan reka ilmu tu, bukan. Bukan reka ilmu. Menyusun ilmu tu. Menyusun ilmu. Siapa dia? Mengatur titisan ilmu tauhid. Dengan mendirikan dalilnya. Kemudian dia buat datang dalil-dalil daripada Al-Quran. Ilmu tu, dia sertakan dengan dalil. Tak payah nak pergi cari dalam Quran dah. Dia dah ambil daripada Quran. Ambil daripada hadis. Lepas tu, dia menerangkan juga tentang dalil akal. Yang mana akal, cara akal untuk berfikir. Macam mana tentang ilmu ni. Dia sertakan sekali. Dia mudahkan. Dan dia susun ilmu tu. Ilmu tauhid. Dengan mendirikan dalilnya untuk menolak perkataan mereka yang menyalahi. Nanti dulu. Itu bab tu nanti dulu. Sekejap. Kita berhenti dekat iaitu yang pertama, orang first kali yang mengatur titisan ilmu, yang menyusun ilmu-ilmu tauhid dengan disertakan sekali dengan dalil-dalil. Dalil memang dah ada dalam Quran. Dia ambil dalil tu, dia buat point. Lebih sistematik. Siapakah dia? Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dia lahir tahun 260, wafat tahun 324. Maknanya dia lahir tu, dia duduk tu masih lagi dalam zaman salaf, zaman salafus salih. Sebab zaman salafus salih 300 hijrah yang pertama tu. 300 yang pertama. Jadi dia ni lahir 260. Umur dia 40 tahun. Masa tu dah ngam-ngam 300. Maknanya umur 40 tahun tu, maknanya dia hidup 40 tahun dalam zaman yang terbaik, zaman salafus salih. Jadi maknanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ni salaf lah. Dia salaf lah. Dia salaf. Jadi kalau kita ikut dia, kita ikut salaf. Ikut salaf tu maksud mereka yang terlalu dekat dengan Nabi 300 tahun yang pertama hijrah. Nama dia Abul Hasan Al-Asy'ari. Asy'ari tu dinisbah Abu, bila sebut Abu maknanya anak dia lah Abul Hasan, kan? Maknanya anak dia nama Hasan. Anak dia nama Hasan, macam tu lah. Dia punya kunyah, dia panggil kunyahnya. Jadi kalau nama sebenar dia Ali bin Ismail. Nama dia. Kenapa namanya jadi Abu Hasan? Sebab anak dia nama Hasan, anak yang sulung nama Hasan. Jadi kalau kita ada anak nama Kamal, kita letakkan nama anak sulung kita yang lelaki nama Kamal, maka nama kita Abul Kamal. Macam tu lah. Jadi kita boleh letak nama kita sendiri sebenarnya. Dengan kita menamakan anak kita nama apa, kemudian kita letak Abu di depan. Jadi nama kita. Kita boleh pilih nama kita sebenarnya. Jadi dipanggil gelaran lah. Kunyah, laqab. Jadi Abu Hasan ni nama dia, Asy'ari itu dinisbahkan kepada datuk dia, Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu dia orang yang hebat, kita boleh keturunan kita yang mana hebat, kita boleh nisbahkan pada mereka. Malah memang dah berlaku pun dalam dunia ni, iaitu kalau dia tu nama keturunan tu raja, dia kan nama kat depan tu raja, Wan, Nik, Cik, apa lagi yang ada kat depan tuan kan. Memang itulah. Jadi oleh kerana yang paling hebat dalam keturunan dia adalah sahabat Nabi, iaitu Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Asy'ari, maka dia namakan, dia sempena nama dia datuk dia, iaitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Macam tu juga Abul Mansur Al-Maturidi. Abul Mansur Maturidi ini orang yang kedua. Mereka dua orang ni yang kuat
bukan yang kuat, yang mula-mula menyusun, yang aktif menyusun ilmu tu bagi sistematik. Bukan reka ya. Ilmu tauhid mana boleh reka. Dia cuma susun aja. Pada tahun 238 Hijrah. Dia wafat 333. Ini umur panjang ni. 100 umur dia. 100, hampir 100 tahun umur dia. Ya. Kalau Abul Hasan Al-Asy'ari, umur dia 64 wafat. Tapi Abu Mansur Maturidi, dia lahir 238. Okey, 238 Hijrah. Mana zaman salah jugalah. Dia wafat 333. Maknanya 90 berapa tu umur dia? 95. Wafat, umur dia panjang. Ini Abu Mansur Maturidi. Maturidi itu siapa pula? Keturunan dia ke? Tidak. Maturidi itu dinisbahkan tempat lahir dia. Maturid. Samarkand. Sekarang dah jadi Uzbekistan. Sekarang tempat tu. Jadi Abu Mansur Maturidi ni dia belah-belah Uzbekistan. Waktu tu lah 1000 tahun lepas. Kita sekarang Uzbekistan. Waktu tu dia panggil Maturid ataupun Samarkand. Jadi orang yang mengikuti jalanan susunan Abul Hasan Al-Asy'ari, kita panggil dia Asy'ariyah. Panggilannya lah. Macam kita ikut Imam Syafi'i, Syafi'iyah kita ni. Syafi'iyah istilah kita lah, sebab kita ikut Imam Syafi'i. Siapa ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dia digelar Asy'ariyah. Siapa ikut Abu Mansur Al-Maturidi, dia dikenali sebagai Maturidiyah. Tu sekadar gelaran ajalah. Mereka menyusun ni tahun ketiga kurun yang ketiga. Mereka menyusun. Dan awal kurun yang keempat, sebab mereka meninggal kurun yang keempat. Mereka susun waktu tu. Jadi jalanan untuk mengenal Allah dengan susunan mereka ni dikenali dengan sifat 20 ataupun sifat 13. Sifat 13 adalah Abul Hasan Al-Asy'ari, ini adalah pendapat muktamad, bukan 20 sifat. Belajar 13 dah sah. Dah sah iman, dah selesai fardu ain. Bukan 20. 20 itu mengikut pandangan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dia kata ada 20. Kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, dengan mempelajari 13 sebenarnya termasuk dah dalam tu sekali, 20 sekali dah ada. 7 lagi tu dah ada dalam tu. Jadi tak perlu kita nak keluarkan. Dia bezanya khilaf lafzi, beza lafaz saja. 20, 13. Hakikatnya 13 tu pun 20 juga, sebab dalam tu dia sertakan sekali. Dari segi bilangan saja yang berbeza. Jadi kalau 13 sifat, tak banyaklah kita nak belajar fardu ain. Tak banyak pun, tak susah. Jangan risau. Tak susah pun. Jadi bila kita belajar cara yang disusun, kaedah yang disusun oleh dua imam besar ni, maka kita akan faham. Kita belajar kaedah itu. Kaedah tu memang tak ada zaman Nabi. Sebab dia orang baru cipta kaedah. Bukan cipta ilmu, cipta kaedah. Jadi, bila kita belajar kaedah tu, mudahlah kita belajar. Lepas tu kita faham. Faham kita tu sama dengan sahabat. Faham kita tu sama dengan Nabi. Faham kita tu malah sama dengan semua Nabi, termasuk Nabi Adam sekalipun. Faham tu, faham. Tapi Nabi Adam taklah belajar sifat 20 sebab tak dicipta lagi, tak dijenamakan lagi. Tapi bila kita belajar sifat 20, kita faham. Faham yang kita faham tu yang Nabi Adam faham. Ya Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Semua Nabi-Nabi faham. Para sahabat, para salafus saleh faham gitu. Cuma kadar sedikit lah fardu ain tu. Mereka faham lebih lagi sebab mereka tu orang-orang yang hebat. Cuma nak bagi tahu, kita faham tentang ketuhanan kadar yang sedikit yang kita faham fardu ain tu, macam itulah dengan Nabi Adam faham. Cuma Nabi Adam dia faham lagi mantap lah, lagi mendalam. Tapi yang itu jugalah. Jadi kita belajar sifat 20 ni, kita nak faham macam mana Nabi faham, macam mana para sahabat faham. Dan kita guna jalanan, cara, kaedah sifat 20, sifat 13. Kerana semua Nabi-Nabi menyampaikan Islam, semua Nabi menyampaikan Islam. Semua Nabi menyampaikan kefahaman tentang Tuhan, tentang Allah, macam yang kita faham ni, sama semua. Semua sama. Mana-mana Nabi. Nabi Adam sekalipun, dia ajar anak-anaknya faham macam mana yang kita nak faham. Iaitu bila kita belajar sifat 20 ni,
ikut kaedah dia, lepas tu kita pun dapat faham. Bila pahaman tu sama. Syariat berbeza. Nabi Adam syariatnya beza, Nabi Idris syariat berbeza, Nabi Musa syariat berbeza, Nabi Isa, Nabi Muhammad syariat berbeza. Syariat tu semayang beza, zakat beza, semua beza, tutup aurat cara beza, puasa cara beza. Tapi akidah tentang ketuhanan semua sama. Yang ni lah kita nak ni. Yang ni kita nak belajar. Jadi kita guna kaedah sifat 20 untuk dapat kepahaman itu. Kaedah sifat 20 ni tak penting pun. Nama tu kita nak, lepas kita belajar kita faham tak? Faham. Faham tu yang kita nak. Cuma kita nak faham tu, kalau tak guna kaedah sifat 20, payah. Nak guna kaedah apa? Nak guna baca Quran sendiri, baca terjemahan? Lagi tak boleh. Jam. Nak cari sendiri hadis-hadis untuk faham? Ui. Nak kaji sendiri? Ui. Jadi, kaedah yang dah siap, kita guna aja. Dan kaedah ni pula terbukti sejak zaman berzaman daripada 1100, 1200 1000 tahun lah senang. 1000 tahun yang lampau bermula orang faham dengan kaedah ini dan mereka selamat dunia akhirat. Maka kenapa kita nak ambil risiko untuk pakai kaedah yang lain? Kita tak menolaklah kaedah tu. Kita tak tolaklah kaedah-kaedah apa pun. Cuma kenapa nak ambil risiko? Gitu je kita faham. Itu aja. Jadi pada akhir zaman salaf, tahun 200 Hijrah, 250, 280, 290 Hijrah, terbit macam-macam fahaman. Antaranya fahaman Mu'tazilah. Maka orang-orang agama waktu itu, ulama-ulama waktu itu, tahun 200 lebih Hijrah, akhirlah dekat-dekat 300 Hijrah, banyak mempertahankan kaedah, mempertahankan fahaman yang betul. Mereka buat datang fahaman yang salah, antaranya Mu'tazilah. Jadi mereka mempertahankan, yang aktif mempertahankan, menulis dan berdebat untuk membetulkan fahaman-fahaman yang baru muncul ni. Waktu tu dua orang ni yang paling kuat, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi bila mereka yang kerja bahas saja untuk mempertahankan fahaman yang betul, kerana fahaman yang menyeleweng dah terbit, dah ada Jabariyah, Qadariyah, paling banyak sekali Mu'tazilah. Akhir sekali semua orang rakyat waktu tu, termasuklah ulama-ulama yang tidak berbahas waktu tu, mengangkat mereka sebagai imam, dua orang ni. Mengangkat mereka bukan angkat diri mereka sendiri, tak. Orang sekeliling yang angkat. Yang angkat tu ulama-ulama juga yang angkat. Sebab dia, dua orang ni yang kuat mempertahankan, yang lain pun pertahan juga, yang lain pun debat juga, tapi dua orang ni memang aktif sungguh. Viral dua orang ni. Maka orang angkat dia sebagai ikon. Bukan dia je, ramai lagi yang lain. Orang angkat dia sebagai ikon. Orang mengangkat dia sebagai imam, ikutan. Jadi sebab mereka aktif berdebat melawan fahaman-fahaman yang menyeleweng, maka orang angkat dia. Macam tu juga dengan imam-imam fiqh yang 4. Imam Syafi'i, dia tak namakan dia imam. Imam ni ikutan, ketua. Tak pun. Dia cuma mengajar je. Menyampaikan ilmu yang dia ada. Tapi ulama-ulama waktu itu mengangkat dia sebagai orang yang ikutan, sebagai orang ikutan. Sebagai imam besar, ulama yang angkat, sebab Imam Syafi'i banyak mengeluarkan fatwa-fatwa dan banyak berdebat, menulis dan sebagainya. Jadi bila banyak, dia yang viral. Maka orang lantik dia jadi Imam Syafi'i. Imam tu juga Imam Hanbali, Imam Hanafi. Bukan dia orang angkat dia, aku imam. Bukan. Orang sekeliling tu ataupun ulama-ulama waktu tu yang angkat. Bukan ulama waktu tu je. Ulama yang terkemudian. Ulama selepas 100, 200, 300, 400, 500 tahun. Selepas itu pun angkat dia juga. Lebih-lebih lagi sekarang ni. Lagilah angkat. Angkat mereka. Yang kita panggil imam-imam fiqh yang 4 tu. Iktiraf mereka. Kerana mereka menyusun. Macam Imam Syafi'i menyusun usul fiqh. Menyusun kaedah-kaedah dalam nak mengeluarkan hukum fiqh. Maka mereka angkat. Jadi bila dia buat kaedah-kaedah mazhab tu kaedah lah. Cara-cara untuk faham tu mengikut
Imam Hanafi, mengikut Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Imam Maliki. Cara memahami itu, cara kaedah tu, mereka cipta kaedah, bukan cipta hukum. Hukum mana boleh cipta? Sama je kes tadi. Macam tu juga istilah-istilah ilmu tajwid. Istilah-istilah ilmu tajwid mana ada zaman Nabi dulu. Maka ulama terkemudian dia mencipta kaedah yang dinamakan ilmu tajwid. Zaman Nabi mana ada ilmu fiqh? Mana ada ilmu tauhid? Jenama tu mana ada? Yang ada memang belajar ajar akidah, tapi taklah jenamanya ilmu tauhid. Tapi bila dua imam yang besar ni dia susun, dia namakan ilmu tauhid. Tu jenama aje. Macam tu juga ilmu tajwid. Mana ada zaman Nabi ilmu tajwid? Ulama-ulama dia waktu itu dia cari-cari dalam Quran, dia kaji-kaji, maka dia buat satu kaedah. Kaedah nama hukum nun mati, hukum tanwin, hukum mim mati, penjenamaan qalqalah, penjenamaan ikhfa, iklab, syafawi. Penjenamaan tu telah dia ambil setelah dia kaji semua, dan dia ambil, dia jenamakan. Nabi tak ajar ini kena baca qalqalah ya. Watab. Tabbat yada abi lahabin watab. Kuat sikit. Qalqalah akbar. Bukan kubra lagi, akbar. Watab. Oh, kuat. Nabi ajar gitu juga. Cuma tak adalah Nabi ajar qalqalah akbar. Qalqalah akbar setelah 400-500 tahun. Setelah kewafatan Nabi baru dicipta jenama itu. Adakah ulama yang cipta jenama dia cipta hukum sendiri dalam baca Quran? Tak. Dia cipta jenama je sebab dia buat kaedah nak memudahkan kita. Macam itulah. Jadi kalau nak baca Quran wajib belajar ilmu tajwid. Cuba kita faham. Nak belajar Quran wajib belajar ilmu tajwid supaya tajwid kita betul. Kalau tajwid salah, haram baca Quran, berdosa. Orang tanya, orang cakap macam ni. Zaman Nabi ada ke ilmu tajwid? Ilmu tajwid 300, 400, 500 tahun selepas kewafatan Nabi baru ada cipta ilmu tajwid. Tiba-tiba engkau cakap hukumnya belajar, nak baca Quran kena belajar ilmu tajwid. Kalau tidak berdosa. Wajib belajar ilmu tajwid. Kau kata gitu. Kau reka ke dia kata? Zaman Nabi mana ada ilmu tajwid? Nampak? Dia tak faham. Zaman Nabi memang tak ada ilmu tajwid. Sebab itu penjenamaan. Tapi bacaan setelah kita belajar ilmu tajwid, kita baca dengan dengungnya, dengan iqlabnya, dengan ikhfa'nya, dengan izharnya, kita belajar semua dan kita baca. Baca tu sebiji macam Nabi baca. Cuma taklah ikut susunan kaedah satu-satu macam kita baca tu. Macam kita buat kaedah Baghdadi, buat kaedah Iqra, buat kaedah macam-macam. Tu kaedah. Yang point pentingnya lepas dah belajar kaedah semua baca. Baca tu nak sama. Kaedah ikutlah kau nak ikut mana pun. Janji baca tu sama dengan Nabi. Jadi boleh tak kita kata siapa nak baca Quran kena belajar ilmu tajwid? Wajib. Bolehlah. Janganlah kita kata pula ilmu tajwid tak ada zaman Nabi. Memang tak ada. Nampak dia tak faham. Sama juga wajib belajar ilmu fiqh. Wajib. Kalau nak semayang apa, wajib belajar ilmu fiqh. Tiba-tiba kata zaman Nabi mana ada ilmu fiqh? Memang tak ada. Nabi ajar semayang, sallu kama raaitumuni usalli. Ulama yang cipta kaedah untuk mudahkan ada 13 rukun itu ini. Nabi tak ada selisihkan sampai 13. Tapi itulah lepas tu kita dah belajar ilmu fiqh, kita pun semayang. Semayang kita sebiji dengan Nabi. Itu yang kita nak. Cara tu, ilmu fiqh ke ilmu apa ke tu tak penting. Nama tu, jenama tu. Yang penting last kali sama tak macam Nabi? Sama. Settle. Macam tu juga ilmu tauhid. Mana ada zaman Nabi? Nabi ajar akidah. Menterapkan akidah. Ulama kesian kat kita. Dia cipta satu kaedah untuk memudahkan kita. Maka dia katalah, wajib belajar ilmu tauhid. Tak belajar berdosa. Kita kata pula, zaman Nabi mana ada Nabi ajar? Mari kita ramai para sahabat, kita belajar ilmu tauhid pada hari ini. Mana ada? Memang tak ada. Itu jenama. Yang kita nak lepas belajar, dapat tak faham tu? Dapat faham. Samalah macam Nabi. Itu maksud dia. Itulah maksud, apa dia panggil? Yang menghantar. Orang yang mencipta. Nanti kata mencipta cara barulah apalah. Tidak. Itu cuma kaedah saja. Nak faham. Kaedah nak fahamnya. Kaedah nak faham. Okey. Seterusnya. Tetapi mereka
Ya, mana dia? Tetapi mereka yang pertama, orang yang pertama menerima ilmu tauhid daripada Tuhan, daripada Allah ialah Nabi Adam alaihissalam. Dan yang akhir sekali ialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya wahyu. Mereka yang menerima wahyu yang berkaitan dengan tauhid yang pertama adalah Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajar macam-macam ilmu kepada Nabi Adam. Tamadun dan termasuklah akidah kepada Nabi Adam. Nabi Adam belajar yang sama, tauhid yang sama, yang kita nak pegang sama dengan Nabi Adam. Semua nabi-nabi, semua rasul-rasul. Yang terakhir sekali yang menerima wahyu lah, maksudnya menerima ilmu tauhid daripada Allah adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Orang lain tak ada reka-reka, dia cuma susun aja. Susun aja. Buat kaedah bagi mudah. Macam mana ahli-ahli ilmu sekarang boleh petikai imam-imam macam ni? Heran sungguh. Memang betul. Betul. Heran kalau orang mempertikaikan ulama-ulama terdahulu. Memang sangat mengherankan. Mereka tak faham pun apa ya, macam mana mereka boleh kata mempertikaikan. Malah mereka kata ulama tak maksum sebagainya lah, macam-macam lah. Merendah-rendahkan. Siapa kata ulama maksum? Tapi kenapa cakap merendahkan gitu? Dia tak faham sebenarnya. Dia tak faham. Dia ingat ulama-ulama dahulu tu macam dia kot. Agaknya. Dia lagi hebat daripada ulama dulu kot, dia rasa gitu. Besar jasa ulama pewaris Nabi. Ya. Sebab tu Nabi sebut al-ulama'u warasatul anbiya. Oleh kerana lepas daripada aku, kata Nabi, tak ada dah rasul, tak ada dah nabi. Sedangkan umat-umat yang terdahulu ada rasul, kemudian akan diutuskan nabi dan rasul yang lain untuk bantu kamu kalau dah tersesat kembali balik kepada jalan. Tapi umat-umat aku, kata Nabi, tak ada dah. Umat aku tak ada, kata Nabi. Lepas ni tak ada, aku yang terakhir. Maka sebagai pengganti aku adalah ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris Nabi. Habis yang ketujuh. Yang ke-8. Hukumnya, iaitu hukum belajar ilmu tauhid. Fardu ain, wajib. Ini yang cakap tadi. Hukum belajar ilmu tauhid wajib. Tiba-tiba dia pertikaikan. Zaman Nabi mana ilmu tauhid? Itu memang tak faham tu. Maksudnya, lepas belajar ilmu tauhid, faham. Faham macam tu wajib. Fardu ain, faham tu. Cuma macam mana kau nak faham, dapat fahaman tu? Nak baca Quran? Memang taklah. Macam mana nak faham tentang ketuhanan? Terima wahyu? Tak. Siapa? Siapa nak bagi tahu? Nak suruh faham macam mana Nabi faham tentang ketuhanan, macam tu kita nak faham. Macam ni. Ramai orang belagak baca Quran lah. Baca Quran, ambil terjemahan dia, faham. Ikut suka hati. Dia faham pada terjemahan, dia main faham gitu aja. Dia tak melalui ulama. Itu yang jadi salah faham. Sebab tak ada ilmu untuk memahami, main ambil terjemahan pula tu, main faham aja. Jadi hukum mempelajari ilmu tauhid, ilmu kalam, sifat 20 adalah fardu ain, berdosa kalau siapa tak belajar. Apa yang berdosanya? Kalau tak faham. Yang nak tu faham. Nak yang faham tu. Fardu ain. Dekat siapa fardu ain? Atas tiap-tiap orang mukallaf, lelaki atau perempuan. Apa yang nak tahu? Mengetahui sifat-sifat Tuhan. Jadi, setiap orang wajib kenal Allah dengan cara tahu sifat-sifat Allah, lelaki ataupun perempuan. Janji dia mukallaf, akil dan baligh. Itu fardu ain, bukan fardu kifayah. Tapi orang zaman sekarang, mereka lebih mementingkan fardu kifayah daripada fardu ain. Orang sekarang ni. Antara tipu daya syaitan adalah mementingkan, memperuntukkan masa yang banyak dalam masa kita ambil setahun. Kita ambil setahun terus. Dalam masa setahun, waktu dia belajar, campur. Apa yang dia belajar tu. Jika kita bandingkan, fardu ain, dia belajar fardu ain dan dia belajar fardu kifayah, jauh banyak fardu kifayah. Jangan ambil sehari, ambil setahun. Setahun berapa jam belajar? Setahun berapa jam belajar? Ataupun kita ambil sebulan.
Sebulan. Sebulan Anda belajar tak? Tak ada belajar. Kalau tak belajar memang tak boleh buat apa lah. Memang tak kerti, memang salah lah pegangan dia sebab dia tak belajar. Ini yang belajar, orang yang belajar. Ambil sebulan. Dalam sebulan dia belajar hari-hari ke? Ya, dia belajar hari-hari. Tak kisahlah online ke, depan ke. Cuba kira balik berapa jam dia belajar yang fardu ain, berapa jam yang dia belajar fardu kifayah dalam masa sebulan. Kira. Kalau dia masa setahun lagi bagus. Majoriti 70-80% belajar fardu kifayah. Fardu ain cuma dalam setahun tu daripada masa yang diperuntukkan untuk belajar tu cuma 20%, 30% saja. Ada orang lagi teruk, fardu ain langsung tak belajar. Tiap-tiap hari belajar fardu kifayah. Itu adalah tipu daya syaitanir rajim. Itu adalah tipu daya syaitanir rajim tu. Tipu daya syaitan. Walaupun belajar ilmu agama, tetap kena tipu dengan syaitan. Dia belajar ilmu akademik, fardu kifayah. Belajar ilmu perubatan, fardu kifayah. Belajar ilmu sejarah, ilmu hisab, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu Quran. Semua fardu kifayah. Setahun banyak mana belajar ilmu-ilmu saya sebut tadi. Dan setahun banyak mana belajar ilmu fardu ain. Fardu ain yang tauhid, fardu ain fiqh, fardu ain tasawuf. Mudah kata senang. Kita cek surau masjid masing-masing yang terdekat. Tengok jadual. Tengok jadual. Berapa persen yang fardu ain, berapa persen yang fardu kifayah. Tak payah, tengok tempat karya kita sendiri. Cukup lah. Surau masjid lah petanda ataupun apa dia panggil? Kayu ukur, petunjuk menentukan masyarakat kat situ macam mana. Surau masjid lah. Kalau surau masjid penuh pengajian fardu ain, maknanya orang kat situ semua reti silibus, sereti sukatan pelajaran yang mana penting, mana yang nak ni kan. Tapi kalau surau masjid dia tu tengok semua fardu kifayah, semua yang sunat-sunat, tahulah sebenarnya masyarakat dekat situ semua tak reti fardu ain. Semua kena tipu dengan syaitan. Tengok masjid surau masing-masing, dekat-dekat yang dekat dengan sini. Tengok. Penekanan banyak diberi kepada kuliah fardu kifayah berbanding fardu ain. Tengok masing-masing tempat masing-masing. Kenapa kata gitu? Sebab bila buat mesyuarat AJK sebagainya, hanya orang tempatan je yang dipilih. Bila orang tempatan dipilih menjadi orang yang menjaga surau masjid, orang yang menjaga kuliah, orang yang menjaga sukatan pelajaran mana yang perlu orang masjid surau belajar, dia orang ni daripada kampung tu juga. Orang kampung tu juga. Mana boleh ambil orang kampung lain? Imam si kampung tu, Bilal kampung tu, AJK dakwah kampung tu, semua kampung tu, Nazir kampung tu, orang situ. Dan bila dia buat syarat untuk kuliah, dia kata, kita penuhkan, kita buat pengisian. Tak ada pun pembahagian fardu ain, fardu kifayah. Tak ada pun. Oh, yang ni tak boleh, ini banyak sangat fardu kifayah. Tak ada pun cerita pasal tu. Maka kita tahulah, orang ni, dia sendiri, tak reti tentang sukatan fardu ain dan fardu kifayah. Dia tu berasal daripada kampung itu. Dan dia antara orang yang terbaik di kampung itu, kerana itu dia dipilih untuk menjaga surau masjid. Jadi kalau orang terbaik pun tak tahu sukatan, orang yang tak berapa terbaik, orang-orang biasa-biasa ni, lagilah. So dia kata, nak tahu masyarakat di situ, kampung di situ, qaryah di situ, tahu sukatan fardu ain dan fardu kifayah, kena tipu dengan syaitan ataupun tidak, tak payah tanya dia. Tengok surau masjid. Tengok surau masjid. Surau masjid yang terdekat. Kalau banyak fardu ain, maknanya orang kampung tu tahulah. Tu je, senang aja. Jadi fardu ain, kena mengaji fardu ain. Senang aja. Nak tengok fardu ain kuliah muslimat, senang aja. Tengok kuliah muslimat masjid surau yang terdekat. Sebulan berapa kali? Katalah 8 kali sebulan, 10 kali sebulan, katalah. Berapa banyak pengajian bab haid? Sebab bila sebut muslimat, kita sebut haid lah. Kita tak sebutlah tauhid. Tauhid maghrib pun boleh kan? Maghrib subuh pun boleh tauhid, fiqh, tasawuf. Jadi jarang, maksudnya tak, orang tak mengajar bab haid maghrib, subuh. Jadi bila muslimat, dia mesti fokus dekat yang tak ada dekat maghrib subuh. Cuba tengok kuliah muslimat tempat kita ada sebulan 10 kali. Cuba tengok dalam 10 kali tu berapa banyak bicara bab haid. Kadang-kadang tak ada.
Tak ada. Masa ni saya boleh confident sangat tak ada. Sebab tu saya kena ulang balik daripada awal. Kita ni kena ulang balik daripada awal walaupun berpuluh tahun dah mengajar, dah naik pening, bukan banyak pening, naik serabut dah kepala saya mengajar bab haid ni. Kenapa kena mengajar balik, kena ulang balik? Lepas tu kita ibanah pun kena ulang balik. Sebab ada orang baru. Kenapa jadi gitu? Sebab kat tempat dia tak ada. Kalau tempat dia ada, dia tak ada sibuk pun saya mengajar. Tapi terpaksa lah, sabar je lah tu. Jalan aja lah. Jadi, pentingnya fardu ain ni, jika orang perempuan, suami tak bagi belajar, pun dia wajib belajar juga. Malah, suami tu sendiri wajib belajar. Fardu ain ni. Suami tak bagi, boleh nak keluar untuk belajar. Kecuali suami dia yang ajar dia, tak bolehlah keluar. Nak bagi tahu, pentingnya sampai suami pun boleh lawan. Lawan tu maksud tak ikut cakap suami. Iaitu suami kata jangan keluar rumah. Dia boleh keluar rumah. Sebab dia nak belajar fardu ain. Dan suami dia tak ajar dia. Tapi kalau suami dia ajar dia, dia tak boleh keluar rumah juga kalau suami tak bagi. Padahal, bab keluar rumah, bab nusyus ni besar dalam pernikahan, dalam munakahat. Benda besar. Bukan benda kecil. Sehingga terangkat nafkah. Tak payah bagi dia makan. Perempuan tadi, isteri tadi tak payah dia makan jika dia nusyus. Tak payah bagi makan. Terangkat nafkah. Tak payah bagi. Maknanya besarnya dari segi mematuhi suami. Lebih-lebih lagi dalam masalah keluar rumah sebagainya. Tiba-tiba dalam masalah ni boleh keluar rumah kalau lelaki tak bagi. Maknanya besar sangat, lebih besar pada suami. Tapi cuba tengok kuliah muslimat. Cuba tengok kuliah maghrib. Saya banyak pengalaman dalam bab ni. Bila kita kata, kita buat kuliah tauhid, sebulan ada 30 kuliah, 30 hari kan, maghrib 30 kuliah. Subuh ada 8. Sebab Sabtu Ahad je. Jadi 38. 38 ni, 38 kuliah sebulan, kita letaklah tauhid 10. Fiqh 10. Tasawuf 10. Saya kata gitu. Yang 8 tadi tu, kita letaklah macam tafsir ke, kita letak hadis, kita letak tajwid baca Quran, tafsir, tak macam tu lah. Ceramah kita panggil ustaz-ustaz glamour. Sekali-sekala tu lah yang duduk 8, yang 8 tu. Ada 38. Ada 38. 10 tauhid, 10 fiqh, 10 tasawuf. 8 lagi tu kita ambil jemputan. Kita carilah ustaz-ustaz TV yang hebat-hebat tu. Yang 8 tu. Kita letaklah tafsir, kita letak tajwid, kita letak yang lain-lain. Sampai ke sudah main ketuk-ketuk meja tak nak. Gila ke nak belajar tauhid sampai 10? 10 hari, 10 malam sebulan dia kata. Dia kata gila kat kita ni. Gila nak belajar ilmu fiqh. Nak belajar buat semayang, buat istinja, basuh berak, basuh apa. Sebulan 10 kali dengan mata terbeliak. Gila orang belajar hari ni. Gila. Syarat sah basuh berak tanya dia. Tak kerti pun basuh berak. Dah tua bangka pun tak kerti basuh berak lagi. Tiba kita kata, jom belajar fiqh. 1 bulan 10 kali. Bukan ustaz sama, mungkin berbeza lah. Maksudnya 10 kali kitab-kitab fiqh. Dia kata tak pernah dibuat orang. Ini kerja gila. Dia yang gila sebenarnya. Saya berpengalaman dalam bab ni di Selangor. Takkan terjadi. Fiqh 2-3 dah cukup. Itu pun dah banyak dah. Tauhid 1-2 je. Tasawuf kita boleh banyak sikit. 5 dia kata. Yang lain, dia mula. Mana dia ambil susunan tu? Entah. Kau suka dia ke? Sedangkan 10 tauhid sebulan sepatutnya tak cukup. Tak percaya? Cuba buat usul itu di surau dan masjid ketika mesyuarat agung. Kita ada kuliah sebulan 38. Macam mana kalau kita buat tauhid 10, fiqh 10, tasawuf 10. Kita sediakan kitab fiqh, kita tauhid. Minta ustaz mengajar. Lepas tu yang 8 lagi tu kita rolling lah, kita tengoklah yang mana-mana nak tukar-tukar ke apa ke, mana-mana yang seronok-seronok, gelak-gelak ke apa ke. Memang you get out. Dan cadangan apa tak masuk akal. Dia kan kata gitu. Tapi tanya ilmu tauhid tak reti. Tanya dalil tak reti. Silap-silap dia berpahaman Mu'tazilah, dia pun tak sedar.
Tapi belajar ilmu tauhid tak mau. Ni cerita siapa ni? Orang yang terpilih di dalam kampung, di dalam karya. Orang yang terpilih, orang yang terpilih. Maksudnya orang yang mempunyai kedudukan, orang yang mempunyai nama dalam masyarakat. Ni cerita ni. Orang yang awam yang tak peduli apa-apa, lagilah jahanam. Orang yang ada janggut, senang cerita. Orang yang pakai tudung labuh, orang yang pakai kepiah pergi kedai kopi. Orang ni yang tolak ni. Orang yang jambul ni, orang yang pakai tudung nampak jambul, orang yang pakai ketat, lagilah orang yang pakai kepiah yang dia janggut pun macam tu. Itulah kita sekarang ni. Allah. Sambung lagi. Kena tahu sifat-sifat Tuhan. Fardu ain, tak tahu dosa. Dengan jalan ijmal. Dengan jalan ijmal. Dengan jalan borong. Dengan cara, dengan pemahaman yang umum, yang am. Maksud dia macam ni. Dan dengan jalan tafsil. Dengan jalan detail huraian satu persatu. Maksud dia gini. Kena tahu sifat-sifat Tuhan, kena tahu sifat-sifat Tuhan secara ijmal, secara rangkum. Macam mana? Maksud dia gini. Allah mempunyai sifat-sifat. Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terkira banyaknya. Macam tu je. Tu maksud borong. Allah ada sifat kesempurnaan ke? Ya, Allah mestilah Tuhan mesti mempunyai sifat-sifat kesempurnaan. Mestilah Allah itu sempurna. Berapa banyak kesempurnaan Allah? Banyak tak terhingga. Maksudnya tak ada bilangan, umum. Kau tahu ke? Aku tak tahu. Tapi banyak gila. Banyak mana? Tidak terkira. Tidak terkira. Bukannya banyak yang ada kira sejuta, 1 bilion, 2 bilion. Bukan. Tidak terkira. Banyak sungguh. Banyak tu maksud tidak terkira. Tidak terhingga. Tidak terkira, tidak terhingga. Itulah sempurnanya Allah. Semua sifat-sifat kesempurnaan yang ada, semua milik Allah. Apa dia? Semua. Tak tahu. Aku pun tak tahu. Hanya Allah je tahu. Gitu. Secara umum. Setiap orang kena faham gitu. Setiap orang kena pegang gitu. Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terhingga. Semua kesempurnaan, semua Allah. Banyak mana? Tidak terhingga. Ada had? Tidak ada had. Apa dia? Dah banyak, tak terhingga, aku mana tahu. Semua tu. Itu satu. Secara umum, secara rangkum, secara ijmal dia panggil. Satu. Dan ada juga dengan jalan tafsil, huraian satu persatu. Yang jalan huraian satu persatu ni pun ada juga yang wajib. Yang tadi wajib juga, fardu ain tadi. Iaitu kita berpegang Allah mempunyai sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Semua sempurna Allah punya. Fardu ain kena pegang gitu. Pegang sekarang, dah pegang. Selesai fardu ain dalam bab tu. Apa dia? Tak tahu. Sebab dah banyak. Nak tahu macam mana? Okey. Ada tak yang kena tahu one by one? Satu persatu. Terperinci. Ada tak? Ada. Dia panggil jalan tafsil. Kena tahu berapa yang ni? Yang ni ada had. 20. Ataupun 13. Kalau mengikut pendapat utama 13. Mengikut pendapat yang kedua 20. Yang kita panggil sifat 20 tu. Detailnya sebenarnya 50. 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus 41, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang harus. Jadi 50. Itu detailnya 50. Sebenarnya kalau mudah-mudah kata 13 ataupun 20 ataupun 50. Yang itu detail satu persatu. Kena tahu sifat tu apa, kena tahu dalil-dalilnya juga, nanti sebut dalil. Kena. Dia tak boleh. Allah punya sifat kesempurnaan banyak yang tidak terhingga. Ya, betul. Selesai dah satu secara ijmal. Secara detail, aku tak tahu satu pun secara detail. Tak sah iman. Tak sempurna iman. Detail satu pun tak tahu. Tak tahu. Tapi semua sifat kesempurnaan Allah, semua Allah punya. Sempurna semua Allah. Tidak terhingga. Maka dia cuma pegang satu secara ijmal. Habis yang secara detail, takkan kau tak ada satu, kedua, ketiga yang kau tahu sifat tu secara detail. Apa yang istimewa, apa yang sempurna Allah ni? Tak tahu apa pun. Tak sempurna. Dia kena tahu juga yang detail. Tapi tak banyak. 20. Ataupun 50 tadilah. 50. Itu dia panggil huraian satu persatu. Jadi, yang 50 tadi, ataupun yang kita mudah-mudah cakap 20 tadi,
Kena tahu detail? Ya, kena tahu detail. Tahu nama aja je ke? Tidak, kena tahu sekali dengan dalil, sekali dengan bukti. Itu dia kata berserta dengan dalil. Berserta dengan dalil. Mesti ada dalil. Dan dalil tu pula ada dua jenis. Dalil, alasan, bukti ada dua jenis. Satu bukti detail. Yang kedua bukti umum. Apa? Pertama sifat kesempurnaan Allah secara umum. Itu fardu ain. Banyak tidak terhingga. Semua sempurna milik Allah. Itu fardu ain. Fardu ain juga fardu ain juga kena tahu 20 sifat tapi secara detail. Itu fardu ain 20. Maknanya yang ke-21, 22, 23, 24, 25, yang ke-100, 200, 300 yang kalau kita kaji kita akan jumpalah sifat-sifat Allah yang ke-400, ke-500, ke-600 bukan fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain 20 je. Kalau detail kan jadi 50 tadi itulah. Sebenarnya 20 tu bezanya Allah itu wujud, yang mustahilnya Allah itu adam, Allah tu tiada, tak wujud. Bendanya sama je sebenarnya. Sebab tu dia kata sifat 20. Sebab dengan belajar 20, automatik dapat yang mustahil. Yang di sebalik. Allah itu berkuasa, mustahil lemah. Dah dua dah. Dua sifat yang kita belajar. Pertama, Allah itu kuat, Allah itu berkuasa. Yang kedua, Allah itu tidak lemah. Mustahil lemah. Maka kita dapat dua dah. Sebenarnya belajar satu dapat dua. Sebab tu dia panggil sifat 20 je. Tapi detailnya 50 lah. Allah maha melihat, mustahil buta. Jadi bila kita belajar bab melihat, sebenarnya dah termasuk kita belajar mustahil lah buta. Tapi kita belajar juga Allah itu maha melihat, Allah itu mustahil buta. Dapat dua. Sebab tu kalau kita cakap 50, banyaknya. Sebenarnya tak, sikit aja, 20 je. 20 je. Okay. Jadi, mengetahui Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya secara tak tahu apa. Yang tahu, semua Allah punya. Fardu ain, satu. Yang kedua, detail 20. Fardu ain juga, dua. Yang kedua, detail yang 20 tadi tu, dia kena ada bukti, dia kena ada dalil. Dia kena ada dalil, dia kena ada bukti, dia kena ada huraian. Yang 20 tu. Detail tu, huraian dia tu pula ada dua jenis. Yang 20 nak kena hurai satu-satu tu ada dua jenis huraiannya. Satu huraian ijmal, huraian ijmal, huraian borong, huraian umum. Yang kedua, adapun mengetahui dalil tafsir itu fardu kifayah. Huraian detail fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi apakah dia huraian dalil ijmal yang fardu ain? Yang fardu kifayah tu tak payahlah yang fardu ain tu. Nak lepas fardu ain. Apakah dalilnya? Dalilnya mudah aja. Satu aja, iaitu baharu alam ini. Adanya alam ini. Itulah. Allahnya wujud, dalilnya ada alam ini. Allah itu qidam, dalilnya ada alam ini. Allah itu kekal baqa, dalilnya baharu alam ini. Allah itu baharu alam ini. Allah itu berkuasa, dalilnya alam ini. Allah semua baharu alam ini. Satu aja dalil. Boleh ke? Dia panggil dalil ijmal. Boleh? Sah. Fardu ain. Senang kan? Habis tu yang satu ta'alluq, tanjizi qadim, tanjizi hadis, kainat, makhluk, apa lagi? Macam-macam lagi tu fardu kifayah. Fardu kifayah. Bukan fardu ain. Okey. Yang ke-9. Yang ke-9. Kita akan bahas satu-satu nanti bab tu. Yang ke-9. Kelebihannya. Kelebihan belajar ilmu tauhid. Iaitu semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu. Kelebihan belajar ilmu tauhid ni iaitu semulia-mulia dan setinggi-tinggi ilmu. Ilmu nombor 1. Ini yang orang tak belajar ilmu nombor 1. Daripada ilmu-ilmu lain, kalau nak bandingkan ilmu lain. Kerana menurut hadis Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala lam yafridu syai'an afdala minat tauhid was salati. Walau kana syai'un afdala minhu laftaradahu ala malaikatihi minhum raqi'un wa minhum sajidun. Artinya hanya Tuhan Allah tidak memfardukan, Allah tidak mewajibkan sesuatu yang terlebih afdal daripada mengesakan Tuhan. Mengesakan Tuhan, belajar tentang ketuhanan yang paling afdal. Buktinya, dan jika ada sesuatu itu terlebih afdal daripadanya, kalaulah ada ilmu lain, pahaman lain, perkara yang lain lebih afdal daripada
belajar tentang ketuhanan, jika ada, niscaya tetaplah telah difardukan ke atas malaikat. Niscaya mesti semua malaikat buat. Itu maksud dia. Mesti diwajibkan atas semua malaikat. Macam ni. Kalau adalah sesuatu yang paling afdal. Bukan jika ada. Sesuatu yang paling afdal, Allah akan suruh malaikat, Allah akan mewajibkan ke atas malaikat. Dia gitu. Ayat dia berbelit, tapi maksud dia gitu. Paling afdal sekali, perkara yang paling afdal, Allah akan wajibkan ke atas malaikat. Jadi, dia kata, mengesakan Allah, belajar tentang ketuhanan paling afdal. Kalaulah ada, selain daripada belajar tentang Allah, faham tentang Allah, ada yang lagi afdal, katakanlah ada, pasti malaikat akan buat perkara itu. Sebab Allah akan memfardukan dekat atas malaikat perkara yang paling afdal. Bukan malaikat, semua malaikat. Semua malaikat. Jadi dia kata, padahal sedangkan setengah daripada malaikat ada yang rukuk selama-lamanya, ada yang sujud selama-lamanya. Ni kita belajar Isra Mi'raj nanti, Nabi naik ke langit ketika Isra Mi'raj, ada malaikat tengah rukuk, ada malaikat tengah sujud, ada malaikat tengah duduk sebagainya. Duduk selama-lamanya sampai kiamat. Okey. Jadi kalaulah kata paling afdal adalah sujud. Lebih afdal daripada belajar faham tentang Allah lagi, katakan gitu. Maka Allah akan fardukan ke atas, Allah akan wajibkan ke atas semua malaikat untuk sujud. Sebab dia paling afdal. Sebab malaikat ni suci. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tapi dia kata, malaikat ada yang sujud, ada yang tak sujud. Ada yang rukuk. Yang rukuk tak sujud, yang sujud tak rukuk. Yang berdiri tak sujud. Yang bertasbih subhanallah subhanallah subhanallah, dia tak semayang. Dia cuma tasbih. Itu malaikat. Jadi malaikat dia buat macam-macam tau. Ada malaikat ni buat yang ini, dia tak buat yang lain dah. Sampai kiamat. Ada malaikat ni dia buat ibadah ni, dia tak buat yang lain dah. Okey, tapi semua malaikat ada satu persamaan. Iaitu dia mengesakan Allah, dia mentauhidkan Allah. Semua. Jadi kita dapat faham, bila semua malaikat buat satu perkara ni, itulah yang paling afdal. Kalau nak kata sujud paling afdal, malaikat yang tak sujud macam mana? Malaikat yang rukuk. Katakan Allah buat satu makhluk, yang mana makhluk tu paling afdal, makhluk tu paling hebat, makhluk tu tak pernah lawan Allah, tak pernah bermaksiat, tiba-tiba buat benda yang tak afdal, buat benda yang biasa-biasa. Sebab yang paling afdal sujud. Bila paling afdal sujud, baguslah bagi malaikat itu. Bagi malaikat yang berdiri, kesian kat dia. Dia tak dapat yang afdal. Tak hebat malaikat tu. Sedangkan malaikat ni yang hebat, maka yang paling hebat ada dekat dia. Tu dia masuk kat sini. Ayat dia agak panjang dan berbelit sikit. Dia kata, Tuhan tidak memfardukan sesuatu yang terlebih afdal daripada mengesakan Tuhan. Mengesakan Allah adalah paling afdal. Dia kata, jika ada sesuatu yang lebih afdal daripada mengesakan Allah, mestilah Allah akan wajibkan ke atas semua malaikatnya untuk buat. Padahal kalau kita tengok, malaikat tak buat. Malaikat ada yang rukuk, tak sujud. Ada yang sujud, tak rukuk. Dia berdiri, tak sujud. Dia buat masing-masing. Tapi, semua malaikat buat benda satu yang sama, bersama-sama. Iaitu mengesakan Allah. Maka mengesakan Allah lah yang paling afdal. Dia kena faham sikit. Jadi gitu sikit. Jadi, macam tu juga makhluk-makhluk yang lain. Itu makhluk di langit. Makhluk di bumi juga macam tu. Ada haiwan yang dia beribadah cara dia. Haiwan yang beribadah cara dia tak sama dengan haiwan lain. Haiwan lain dia beribadah cara lain pula. Kalau ada haiwan sujud aja, ada haiwan berdiri aja cara ibadah dia. Kalau ada haiwan tasbih aja, ada haiwan lain yang tahmid aja, alhamdulillah aja. Jadi semua haiwan tu dia mempunyai satu persamaan, iaitu mengesakan Allah juga. Nak bagi tahu itu paling afdal. Semua buat yang itu. Semua buat yang itu. Tumbuhan bertasbih berbeza-beza.
Tapi semua tumbuhan mengesakan Allah. Nah, nak beritahu mengesakan Allah adalah yang paling afdal. Kalau adalah lebih afdal daripada mengesakan Allah, mesti semua malaikat buat, mesti semua binatang buat, mesti semua haiwan buat. Jadi kepentingan mengesakan Allah ni ada dalam rukun Islam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu mengucap 2 kalimah syahadah dan mengatakan Nabi itu pesuruh kan? Itu dulu. Lepas tu nombor 1. Kemudian baru wa tuqimas salah, baru salat. Wa tu'tiyaz zakah, baru zakat. Wa tasumu Ramadan, baru puasa. Lepas tu wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, baru haji. Jadi rukun Islam tu yang first kali apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadah dengan maksud cerita pasal Allah dah tu. Cerita pasal Allah, baru cerita zakat, solat, zakat, Ramadan dan sebagainya. Dan orang yang tak tahu faedah ilmu ni, dia tak tahu kedudukan ilmu ni, dia telah tertipu dalam rupa agama. Dan dia telah mengikut jejak langkah syaitan. Buktinya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuklah dalam Islam secara kaffah, secara keseluruhan. Okey? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikut kehendak syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan tu musuh kamu yang nyata. Mana ayat ni kena mengena dengan orang tak nak ngaji tauhid ni? Kata gini. Masuk Islam secara keseluruhan. Jangan ikut syaitan. Sebab syaitan, dia ambil sebahagian yang dia minat, dia tak nak ambil sebahagian. Dia beribadah pada Allah, dia hebat. Tapi bila Allah suruh sembah Adam, dia tak nak, iblis. Dia tak nak. Maka dia ambil sebahagian dan dia tolak sebahagian. Itu syaitan. Kita pula ambil sebahagian, tolak sebahagian juga. Syaitan juga. Mengikut jejak langkah syaitan. Kita tak nak belajar tauhid, kita nak belajar fiqh, nak belajar tasawuf aja. Tauhid malas. Contoh gitu. Kita nak belajar tauhid aja. Fiqh tak nak, tasawuf tak nak. Semua tu masuk Islam tidak sempurna. Dengan maksud ikut jejak langkah syaitan, pilih mana yang dia nak, pilih mana yang seronok, pilih yang kena dengan jiwa dia. Yang tak kena jiwa dia, dia tolak. Ikut jejak langkah syaitan, tertipu dalam rupa ibadah. Okey? Dan juga kerana ilmu tauhid ini jadi asal bagi segala ilmu-ilmu yang lain yang wajib diketahui. Ilmu tauhid ini ilmu asal, ilmu umbi. Kita dah bahas baru ni. Dan lagi kerana maudhu'nya itu dan tempat perbincangan perbahasan tentang ilmu tauhid adalah iaitu zat Tuhan dan Rasul. Dari itu jadilah ia semula mulia ilmu. Jadi kita bincang ilmu tauhid ni bincang pasal apa? Bincang pasal Allah dan Rasul. Dalam dunia ni siapa yang paling mulia? Allah dan Rasul. Maka bila kita membincangkan tentang yang paling mulia, kita automatik mulia. Ya kan? Kita mempelajari ilmu tentang yang paling mulia, kita jadi mulia. Sebab kita sedang membicarakan tentang yang paling mulia. Maka ilmu membincangkan yang paling mulia itu jadi mulia jugalah. Jadi mulia jugalah. Syaraful muta'alliq bi syarfil muta'allaq. Mulia sesuatu itu dengan mulianya tempat bergantung. Syarful ilmi bi syarafil ma'lum. Mulia sesuatu ilmu dengan mulianya maklumat ilmu itu. Apa yang ada, isi ilmu itu. Jadi kita, hebatnya bergantung kepada kita bincang pasal siapa. Kita sedang belajar tentang raja. Maka ilmu tu ilmu jadi ilmu hebat. Sebab ilmu membincangkan tentang orang yang hebat, iaitu raja. Gitu. Ini kita membincangkan tentang yang paling mulia. Maka ilmu tu jadi paling mulia. Okay? Habis. Yang terakhir. Alamak. Pusing dah. Yang terakhir. Kesudahan ilmu ini. Kesudahan ilmu ini iaitu maksudnya lepas belajar dapat apa? Habis belajar ilmu ni dapat apa? Iaitu dapat membezakan di antara aqaid simpulan dan kepercayaan yang sah dengan yang batil. Dapat bezakan yang sah dan yang batil. Barulah kita tidak kena tipu dengan akhir zaman ni, media sosial.
Sukar kita nak melihat yang mana benar, yang mana salah. Kita sangat memerlukan panduan dan pertolongan dari Allah. Sangat-sangat. Sebab media sosial ni kita yang betul nampak salah, yang salah boleh nampak betul. Orang boleh buat. Orang boleh buat. Yang salah nampak betul, yang betul nampak salah. Yang tak beradab nampak hebat. Yang beradab nampak lembik. Boleh buat. Boleh buat di media sosial sekarang ni. Jadi sukar kita nak menentukan yang mana betul, yang mana salah. Dengan adanya pegangan ni, kita boleh tahu, oh ini lain macam ni kita boleh tahu. Sebab tu penting ilmu ni, dapat membezakan yang hak dengan yang batil. Maka kita dianjurkan baca doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu benar. Yang dalam media sosial ni, yang benar tu aku nampak ianya benar. Dan tolonglah aku untuk ikut yang kebenaran itu. Dan kau tunjukkan akulah dalam media sosial ni yang batil, yang salah. Biar aku nampak salah. Dan kau bantu aku untuk jauhi kesalahan tadi tu. Jauh, tak mau dekat. Sebab ada orang tengok yang benar tu salah. Ada orang yang tengok salah tu benar. Ada orang nampak gitu. Kadang-kadang yang nampak gitu orang biasa. Kadang-kadang nampak itu orang agama sekalipun. Kadang-kadang ustaz-ustaz sekalipun. Dia nampak yang salah tu betul, yang betul tu salah. Dia bukan semua perkara, beberapa perkara lah. Beberapa perkara dia tengok, rupa-rupa ni macam ni perangai dia. Kenapa? Dia tengok, baca, sekadar tengok. Gitu aja. Siapa ni? Orang yang ada agama. Masuk media sosial, jengkreng. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Jadi, minta Allah tunjukkan kita yang betul itu betul, yang salah itu salah. Sekarang ni memang susah. Nanti zaman Dajjal nanti pun sama. Ramai orang tengok Dajjal tu betul. Kita sekarang cakap boleh lah. Dajjal datang, kita duduk belakang Nabi Isa, Imam Mahdi. Kita cakap. Tapi bila Dajjal keluar nanti, kita nampak Dajjal tu betul. Kita boleh nampak Dajjal tu betul. Sebab tu kita perlu doa. Dan kita perlu fardhu ain, lebih-lebih bab tauhid untuk membezakan. Kalau dia kata, engkau tak perlu mengaku, Dajjal kata, kau tak perlu mengaku aku ni Tuhan. Engkau cuma mengaku aku ni wakil Tuhan. Aku ini Rasul. Kita pun jawab, Nabi aku bagi tahu 1400 tahun dulu, Rasul akhir zaman dia. Lepas tu tak ada Rasul dah. Dia penutup segala Rasul. Maka Dajjal tu kata balik, Allah tak berkuasa ke nak jadikan Rasul lepas Nabi Muhammad? Lemah sangat ke Allah? Ada pandai ke situ. Allah kan maha berkuasa, maha berkehendak. Apa yang Allah nak semua boleh jadi. Jadi Allah nak mula-mula Rasul akhir zaman tu Nabi. Tiba-tiba Allah nak aku. Apa masalahnya? Allah maha berkuasa. Dia kata, betul juga. Dia akan jadi gitu. Dia akan jadi gitu. Lepas lama, dia mengaku Tuhan. Dan orang tadi ikut pula. Asalnya dia tak mengaku Tuhan lagi mula-mula. Kita kata sekarang, bodohnya. Kita kata, silap-silap nanti kita lagi ikut itu. Sebab tu kita sangat perlukan. Sebab zaman sekarang pun kita dah nampak dah. Dalam media sosial. Kita dah nampak dah. Yang betul tu betul, kita dah nampak dah. Yang betul tu nampak macam salah, yang salah tu nampak macam betul. Joget-joget, macam betul. Nampak macam tak salah. Joget-joget. Mereka yang menang pertandingan joget, tak nampak macam salah. Tak jijik pun. Siap dapat tahniah lagi daripada ustaz-ustaz. Kerana menang joget. Sebab bila macam tu, ustaz pun bagi tahniah. Aku pun nak tahniah juga. Aku bukan ustaz. Padahal menang joget. Lama-lama yang joget tu nampak betul. Okey lah. Joget je pun. Bukan berzina. Ada jadi gitu. Sekarang. Maka dalam bab akidah pegangan pun macam tu juga. Jadi perlu kita sangat-sangat perlu. Sangat-sangat perlu pertolongan Allah. Ilmu akhir zaman wajib ijma' ulama' ke ustaz atau masih fardu kifayah? Ilmu akhir zaman, ilmu fitan adalah fardu ain. Ilmu fitan, ilmu
akhir zaman lah. Fardu ain tu dengan maksud bila sampai waktunya kita kena tahu. Sekarang ni tak fardu ain lagi. Sebab kita tak tahulah sampai itu bila. Yang benar maksud akhir zaman tu bila berlaku tanda-tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Jadi sekarang ni boleh kita kata fardu kifayah lagi. Tapi bila berlaku nanti dia jadi fardu ain. Takkan bila berlaku baru nak belajar. Bila berlaku baru nak kenal Dajjal. Bila berlaku baru nak kenal Nabi Isa. Bila berlaku baru nak kaji hadis daripada mana tentera Nabi Isa keluar, tak keluar, setan tanduk najat dan sebagainya, baru nak belajar. Ketika dah jadi. Tapi kalau nak kata fardu kifayah, bolehlah kita kata fardu kifayah. Sebab benda tu tak berlaku lagi. Dia jadi fardu ain bila berlaku. Macam kita belajar muamalat, perniagaan kita jual beli, bukan fardu ain jual beli. Jual beli fardu kifayah, muamalat fardu kifayah, bukan fardu ain. Tapi dia jadi fardu ain bila kita nak beli. Jadi takkan kita nak beli baru nak belajar. Aku nak beli, kejap aku nak belajar. Apa hukum-hukum, rukun-rukun jual beli. Baru jual beli. Kenalah belajar awal-awal. Barulah nak jual beli bila sampai waktunya senang. Jadi betul kalau nak kata fardu kifayah pun boleh sebab ianya tak berlaku lagi. Kalau dah berlaku nanti baru nak belajar ke? Sebab waktu tu jadi fardu ain. Kita kena beramal. Dia panggil ilmu fitan, fiqh tahawulat. Ilmu akhir zaman. Jadi wajib ijma' ulama ke? Ya wajib atau masih fardu kifayah. Kalau nak kata fardu kifayah pun boleh. Tak ada masalah. Cuma bila berlaku dia jadi fardu ain. Sebab kalau kita tanpa ilmu fiqh tahawulat, kita akan tertipu dengan fitnah akhir zaman tu. Kita akan tertipu nanti. Dengan alasan-alasan kita akan tertipu. Ketika kita tak ada ilmu fiqh tahawulat ataupun ilmu fitan dia panggil ataupun tanda-tanda kiamat, ilmu tanda-tanda kiamat. Tak nak belajar tak apa, kalau jadi nanti baru belajar boleh. Kalau sempat belajarlah. Wallahu a'lam. Antara kitab ni untuk orang awam, dia kitab ni banyak yang bahasa Arab. Dia ilmu fitan ni lebih kepada kita belajar dengan guru. Dia lebih pada tu. Amalan yang guru bagi, penerangan yang guru bagi, dia lebih kepada situ. Kalau nak cari kitab ni, saya pun nak kena rujuk balik lah. Kitab mana untuk orang awam ni. Kebanyakan semua bahasa Arab. Kebanyakan orang-orang awam dia akan ambil daripada guru yang mengajar fiqh tahawulat. Memang tak ramai lagi tapi dah ada dah. Habib-habib pun ada mengajar dah. Fiqh tahawulat ni. Tanda-tanda akhir zaman, macam mana nak buat bila berlaku, apa yang nak buat, macam mana nak buat, macam mana nak mempertahankan diri, macam mana nak berinteraksi dengan perkara yang berlaku tu. Apabila berlakunya perkara tu. Biasanya daripada guru-guru je. Saya kena cek baliklah untuk orang awam apa fiqh tahawulat ni. Kalau yang belajar dengan siapa-siapa pun boleh. Tapi kita nak tu yang fardu ain. Maksudnya yang kita nak untuk kita hidup, nak untuk kita menjalani kehidupan. Kalau belajar dengan orang yang ceritakan tentang yang tinggi-tinggi, fiqh tahawulat juga, ilmu fitan juga tapi yang tinggi-tinggi, itu bukan untuk hidup kita, itu bukan untuk kita meneruskan kehidupan. Bukan. Ini untuk kita meneruskan kehidupan ketika berlakunya fitnah itu. Kita nak belajar itu. Kita nak buat macam mana? Kita nak pergi mana? Kita nak sediakan apa? Kita nak lari ke mana? Kita nak lari ke nak lawan? Kita nak tengok tanda-tanda orang betul, tanda-tanda orang salah, tanda-tanda orang yang terpengaruh. Itu. Kalau belajar ilmu fitan secara umum, iaitu yang luas, semua tu fardu kifayah. Kita tak tahu tak apa yang tu. Last sekali fardu ain, kena tipu lagi. Ilmu fitan pun kena tipu lagi pula dah. Sebab kita hanya tahu cerita-cerita yang hebat-hebat, yang besar-besar, yang bukan untuk kita menjalani hidup. Sekadar untuk kita tahu gitu aja. Buat apa? Itu fardu kifayah. Macam itulah. Tambah dalam jadual ustaz lah. Amboi, saya tasawuf pun tak masuk lagi. Duk tasawuf lagi ni. Dia pun nak tambah fiqh tahawulat lagi. Saya ajar basuh berak, basuh kencing dah lah. Mengajar bahid cukup lah. Yang lain tu bagi ustaz-ustaz lain lah. Saya sentuh-sentuh gitu je. Cukup lah. Alamak, terlebih 10 minit lah. Wallahualam. Kita berhenti dekat hukum akal. Akan datang. Tangguh dulu. Terlebih pula. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta illa alladhina amanu wa amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.